kita tiba di tajuk seterusnya untuk topik tingkatan 4 ya. Jadi cikgu nak kamu fahamkan betul-betul soalan apa yang cikgu nak ajar kat sini. Jadi elips, parabola adalah dua perkara yang sangat penting sebab dalam soalan ketangenan biasanya elips dan parabola ni akan disoal dan membawa banyak markah, 4 markah kadang-kadang. Bahagian A pun akan disoal. Okey. Jadi soalan dia memang berdasarkan teori dan juga kebolehan pelajar untuk melukislah elips dan parabola. Baik, seterusnya kita tengok apa maksud dengan elips. Elips adalah satu titik yang bergerak supaya jumlah jaraknya dari dua titik tetap fokus adalah sama. Okey, jadi elips ni boleh kita katakan macam bola rugby lah. Jadi dalam bahagian A ni kamu wajib menghafal apa maksud elips, elips dan juga parabola nanti ya. Jadi rajah dua tersebut menunjukkan elips, menyatakan ciri-ciri elips. Baik, dalam bentuk elips ni macam bola rugby lah. Kita tengok ada ketinggian untuk bola rugby dan juga panjang bola rugby. Kalau kita tengok kedudukan dia sekarang, ketinggian bola rugby itu diwakili oleh A, kemudian panjang bola rugby itu B. Kemudian C itu adalah pusat paksi dalam elips. Okey. Jadi sekarang ni cikgu nak terangkan dalam elips terdapat dua paksi, paksi minor yang pendek. Yang mana kalau kita tengok ni adalah tinggi bola rugby itulah. Okey. Dan juga panjang bola rugby itu adalah paksi major. Jadi dekat sini kita tengok C itu adalah elips, paksi minor A. Kemudian paksi major adalah bahagian B yang panjang. Senang ya nak ingat, minor yang kecil, major yang panjang. Okey ya. Seterusnya apa maksud parabola pula? Kita nak tengok dua-dua sekali. Parabola adalah satu titik yang bergerak dari satu titik tetap fokus. Ini kata kuncinya. So, kalau ditanya definisi parabola adalah bergerak dari satu titik tetap. Ada satu je titik tetap yang sentiasa mempunyai jarak yang sama dengan jarak serenjang titik itu dengan satu garis lurus directrix. Jadi kan kalau kita buat amali, boleh sama-sama kita dapat tengok bentuk elips dan juga parabola dan kita boleh buat perbezaannya. Baiklah, seterusnya ini adalah gambar parabola. Ini adalah parabola. Nampak macam separuh, tapi ini adalah parabola, satu parabola dikira. Dan dia agak berbeza dengan elips. Dia tidak ada paksi minor dan juga paksi major. Dia cuma adalah A ni adalah mercu. Mercu ni adalah satu puncak tertinggi. Kalau kedudukan parabolanya menegak macam ni, dia yang paling tinggi lah. Dan di situ juga terdapat B, iaitu paksi simetri, yang mana daripada mercu tersebut kalau kita tarik satu garis itu namanya adalah paksi simetri, yang mana kalau kita tengok sebelah kanan dan sebelah kirinya sama. Itu adalah ciri-ciri parabola yang saya nak tekankan kat sini supaya kamu dapat hafal definisi dan faham bentuk-bentuk dan ciri-cirinya. Okey. Sebenarnya perbezaan antara elips dan parabola. Elips ada paksi major, parabola tak ada. Elips ada paksi minor, parabola tak ada. Pusat elips, parabola tak ada pusat. Okey, parabola dia ada mercu dan juga paksi simetri sahaja. Okey, parabola dia ada dua, mercu kat atas dan paksi simetri sahaja. Dan juga garisan parabola itulah. Baik, seterusnya macam mana nak buat elips? Buat elips. Baik, katakanlah elips diberi PR sebagai major, paksi major. Okey, kemudian QS adalah paksi minor. Okey, jadi sekarang kita nak bina gunakan kaedah bulatan sepusat. Jadi persilangan antara paksi major dan minor tu kita bina satu bulatan. Mula-mula kita buat pada paksi minor punya dia jari. Nampak bulatan yang bergaris merah tersebut adalah diameternya adalah paksi minor. Kemudian kita bina satu bulatan menggunakan diameternya paksi major. Kemudian kita kena membahagikan bulatan tersebut kepada berapa bahagian? 12 bahagian yang sama besar. 360 darjah bagi 12 sama dengan 30 darjah. Jadi 30 darjah tersebut kita dapat 12 bahagian lah. Setiap satunya 30 darjah. Jadi seterusnya kita tengok di manakah parabolanya. Jadi titik yang wajib adalah PQRS, itu adalah titik wajib parabola tersebut. Kita nak cari titik-titik lain. Okey, kata mudahnya adalah
persilangan antara garisan 30 darjah dengan bulatan kecil. Bulatan paksi meja kita tarik ke kiri dan juga ke kanan. Nampak tak? Daripada persilangan tersebut kita tarik ke kiri dan persilangan antara garis 30 darjah dengan bulatan paksi meja. Bulatan meja kita tarikkan ke bawah sehingga dia bersilang 90 darjah dengan garisan unjuran paksi minor tadi. Nampak tak? So antara P dengan Q ada dua sahaja titik yang kita nak dapatkan. Antara Q dengan R ada dua titik kita nak dapatkan. Antara R dengan S juga ada dua titik yang kita nak dapatkan. Nampak tak? Jadi saya ulang lagi sekali. Titik yang wajib adalah PQRS. So kita nak cari titik antara. Antara P dengan Q dua titik, Q dengan R dua titik, R dengan S dua titik. Okey, kalau kita tengok sini daripada situ dia tarik kiri dan kanan. Dan juga bulatan meja dia tarik ke atas dan juga ke bawah. Itu yang kita nak faham. Okey. Bulatan meja tarik ke atas atau ke bawah, unjurkan ke atas ke bawah. Okay, sekarang kita tengok antara S dengan P ni kan, persilangan antara bulatan minor dengan garisan 30 darjah. Okey tu nak tarik ke mana? Kita tarik ke kiri. Kemudian daripada bulatan meja kita tarik ke atas. Nampak tak? Kemudian tarik lagi ke kiri. Kemudian tarik ke atas. Baik. Apa yang kita dapat kat sini adalah 8 titik tambahan untuk melengkapkan buat elips. Okey, jadi kita terus buat elips dan pastikan setiap titik diplotkan. Tandakan Okey, jadi apa kaedahnya? Bulatan sepusat. Maksudnya dua bulatan kita guna satu pusat je. Tak guna banyak pusat. Okey, yang biru tu adalah elips. Kita kena bezakan garisan objek dengan garisan binaan. Kalau buat binaan yang merah tu katakanlah 4H. Yang biru tu adalah menggunakan 2B lah ataupun B, HB lah. So bezakan antara kedua-dua garisan tersebut. Yang merah tu pastikan jangan terlampau pekat lah. Okey. Itu selesai dengan kita nak bina elips. So, tinggi meja, ini saya juga beribaratkan macam mulut kita. Antara bibir atas, bibir bawah, itu adalah QS. Dan antara bibir sebelah kiri kita, dan juga sebelah kanan kita, kita adalah PR, iaitu lebar mulut kita, P dan R. Okay. Dan juga QS tu adalah antara bibir atas dengan bibir bawah kita kalau kita buka mulut lah. Macam tu. Baik, seterusnya kita nak buat parabola. Parabola ni susah sikit. So dapat tengok kat sini. Parabola ni dia akan bagi dalam bentuk garisan iaitu paksi mejanya 140, paksi minornya 100. So kita buat satu segi empat. Yang segi empat sama, yang ini masih lagi elips, minta maaf, masih lagi elips. Okey, ini paksi meja dia kita buat 140, paksi minornya adalah 100. Jadi kalau paksi 100, maksudnya bulatan jejarinya adalah 50 lah. Paksi 140, so jejarinya adalah 70 lah. So kita bina sama juga macam tadi, buat 30 darjah. Ni kita nak suku saja. Okey, kita unjurkan yang bulatan minor, kita unjurkan. Kalau kedudukan dia macam ni, nampak kedudukan dia macam ni, dia agak berbeza sikit lah. Okey, dia agak berbeza sikit sebab kedudukannya minornya di sebelah kiri kita. Jadi kita kena pusingkan sikit. Jadi bila kedudukan minornya di sebelah kiri kita, so automatik meja bulatan minor kita akan buat ke atas. Dan juga pada bulatan meja kita buat ke kiri dan ke kanan lah, sehingga kita dapat persilangan tersebut. Tetapi apa yang penting sebenarnya, kita kena tandakan P dengan Q terlebih dahulu. Sebab P dan Q itulah titik yang pasti. PQ itu adalah titik yang pasti. Memang pasti PQ. Jadi kalaulah kita buat unjuran, kalaulah kita tengok tidak logik seperti mana soalan, maksudnya adalah salah dari segi kaedah kita. Nampak tak? Tu P dan Q. Nampak tak? Kalau kita tarik ke sebelah kiri, so dia akan lari keluar daripada kawasan sebenar elips tersebut. So salah lah. Ni nampak So bentuknya dah jelas kat situ, bentuk elips. Baik, seterusnya parabola. Parabola kena ada satu segi empat. Satu segi empat sama, sebelah kiri sebelah kanan tu membentuk satu parabola. Berarti satu parabola dan satu segi empat. Tempat PQ adalah paksi simetri parabola. Tu tengah-tengah tu PQ adalah paksi simetri, P adalah mercu. Okey, apa perkara pertama kita nak buat? Kita kena bahagikan dulu setiap segi empat sama di sebelah kiri, ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Kemudian di sebelah
tinggi segi empat sama dia juga kita bagi kepada 4 bahagian. Nampak? Tu 2, 3, 4. So ada 4 bahagian kat situ. Jadi apa tujuannya? So yang pertama, kita dah bagikan bahagian atas dan juga bahagian tepi. Kemudian dari P mercu, mesti dari mercu, kita buat garisan pancaran yang pergi memancar ke bahagian tepi segi empat sama. Okey, bukan bertentangan dekat bahagian tepi sahaja. Okey, bukan dengan sisi yang bersentuh dengan paksi simetri, tetapi sebelah sisi. Okey, P pergi ke 1, P pergi ke 2, P pergi ke 3, P pergi ke 4. So mana titik-titik parabolanya adalah kita tengok P ke 1 tadi. So garisan nombor 1. So kalau kita nak label tu pun kena sama ya. P tu mercu, kemudian nombor 1, 2, 3, 4. Kemudian daripada atas tu kita buat 1, 2, 3, 4 bawa ke bawah juga untuk bahagian sisi. Jadi 1 bertemu 1, P1 1, P2 bertemu dengan nombor 2, P3 bertemu dengan nombor 3, kemudian nombor 4 tu adalah titik parabolanya. Kita plotkan titik tersebut. So ada 4 titik kat situ. Jadi di situlah parabola. Kemudian sebelah kanan pun sama juga. Daripada mercu kita pancarkan di sebelah sisi yang tak kena dengan paksi simetri. Okey? Nampak ya? Kita bahagikan. So kena pandai bagi garisan lah. Bagi kepada 4 bahagian. Okey? Itulah parabola dia ya. So yang merah tu guna 4H je. Jangan pekat-pekat. Tak cantik garisan, tak cantik lukisan nanti. Okey? Yang biru tu boleh guna pekat sikit lah dan gunakan lengkung Perancis ataupun flexible curve. Inilah bentuk parabola. Inilah penuh. Kalau kadang dia minta separuh parabola, kita buat separuh je. Okey? So kena faham ni ya. Baik, seterusnya kaedah yang digunakan adalah kaedah segi empat tepat. Memanglah segi empat tepat tak ada bulatan kan? Elips kaedah apa? Bulatan sepusat. Parabola kaedah segi empat tepat. Baik, seterusnya ni adalah latihannya. Separuh parabola, buat separuh je. Yang penting adalah segi empat sama. Bahagi 4. Mercu dulu kita tentukan, kedudukan mercu kita tentukan. Dia beritahu, so Q adalah mercu. Mercu paling penting dalam parabola. So just kita sambungkan sahaja, dapat parabola. Baik, seterusnya latihan seterusnya ada gabungkan. Dia gabungkan dua-dua, tak ada masalah. Kita tengok mana major, mana minor. Kat sini major, minornya pendeknya di sebelah mengufuk, dia punya major ni sebelah menegak. So kita kena faham lah. Okay, kita cari dulu titik-titik yang confirm. Titik yang confirm iaitu titik paling bawah, titik paling atas. Okey. So ukur betul-betul kat situ mana paksi major. Kalau untuk elips ni paksi major dia berapa? 100. Paksi minor dia berapa? Paksi minor adalah 80. Tapi kalau sebelah 40 lah. Sebulatan untuk bulatan minor 40 dia punya jejari ataupun 50 untuk bulatan major. Okey. Kemudian kita unjurkanlah daripada janji dia bertemu 90 darjah. 90 darjah bahagian tepi tersebut lah. Yang penting daripada tinggi elips ataupun daripada mulut ketinggian bibir kita tadi, walaupun bibir kita menegak, mesti bersambung cantik untuk elips. Okey, nampak tu? Kita nampak lagi. So siap kat situ. Kemudian parabola sama juga. Kita tentukan mana mercu. Okey, mercu dia kat mana? Mercu dia sebelah atas lah. Okey, sebelah paling kanan. Itulah mercu kita. Bahagikan 4. Nampak senang. Kemudian kita tembak garisan pancaran daripada mercu ke atas, yang ni ke bawah untuk pancaran. Selesai. Topik ni sangat menarik. So kita buat guna kaedah sahaja. Ini soalan yang terakhir untuk gabungan elips. Kita kena pasti dulu mana paksi major, mana paksi minor. Okey. Ni adalah kalau segi 4 je memang parabola. Nampak parabola, kemudian baru dibuat elips kat dalam. Okey. So saya harap sangat kamu faham untuk elips dan parabola. Nanti cikgu akan buat tajuk khusus untuk tangent pula. Jadi latihan semua yang ada dalam video ni kamu kena buat semula untuk elips. Faham tu? Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi tajuk berikutnya. Assalamualaikum.